Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini saya akan kongsikan makna ataupun tafsir daripada surah Az-Zalzalah. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi semua manusia. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila bumi ini berlaku satu goncangan yang sangat dahsyat. Jadi bumi ini pada hari kiamat, dikatakan di dalam tafsir, pada tiupan sangkakala yang pertama, maka bumi ini berlaku satu goncangan yang berlaku pada bawah bumi yang menyebabkan goncangan yang berada di bawah itu yang menyebabkan atasnya, iaitu bumi itu berlaku gempa yang sangat dahsyat. Kemudian apa yang berlaku pada ketika itu? Wa akhrajatil ardu athqalaha, iaitu berlaku pada bumi itu yang menyebabkan goncang yang sangat dahsyat itu. Kemudian bumi itu mengeluarkan segala apa yang ada di dalam isinya, seperti memuntahkan. Jadi apabila seorang manusia itu muntah, dia akan keluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Jadi seolah-olah itu yang berlaku pada bumi pada ketika itu. Dia mengeluarkan isi-isi bumi, iaitu sama ada manusia ataupun manusia-manusia yang telah mati, mayat, ataupun juga apa yang ada di dalam perut bumi, iaitu dimuntahkan. Bumi itu mengeluarkan segala-galanya. Kemudian apabila berlaku peristiwa kiamat itu, maka dalam ayat yang ketiga Allah menjelaskan wa qalal insanu ma laha. Jadi manusia itu saling bertanya dengan keheranan. Jadi apa yang berlaku ni? Kenapa sebelum ni bumi itu aman, tenang dan sebagainya, tiba-tiba bergoncang, tiba-tiba dia memuntahkan isinya, terkeluar habis semua apa yang ada di dalam perut bumi. Apa yang jadi ni? Kemudian pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyebut yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada ketika itu, iaitu pada ketika berlakunya peristiwa itu tadi, maka bumi menceritakan bumi menceritakan sendiri apa yang sedang berlaku. Disebabkan bumi itu berkata, maksudnya dia menceritakan. Jadi dalam ayat ini antaranya Ibnu Mas'ud menyatakan peristiwa itu adalah peristiwa yang bumi menjelaskan sendiri keadaan yang berlaku pada hari itu. Jadi ada yang juga menyatakan bumi boleh bercakap pada ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Nabi SAW tentang ayat ini, Nabi SAW bertanya, kamu tahu tak apa maksud akhbaraha, iaitu bumi bercerita tu, tahu tak cerita apa? Jadi sahabat pun jawab, Allah dan Rasulnya saja tahu. Maka Nabi SAW ceritakan di dalam hadis itu, akhbaraha itu bermaksud pada satu hari nanti bumi akan menceritakan tentang perilaku seseorang. Maksudnya dia ni buat macam ni, dia ni buat macam ni, ini buat macam ni, itu buat macam tu, dia ni buat baik, dia ni buat buruk. Jadi bumi itu menceritakan. Cuma cara penceritaan bumi itu yang dibincangkan oleh ulama-ulama. Jadi secara kesimpulannya, peristiwa yang berlaku pada hari kiamat itu adalah orang kata cara bumi bercerita, iaitu dengan mengeluarkan isi-isi dia, dengan bergoncang dengan yang dahsyat. Itu maksudnya dah tak tahan dah tu. Itu dah maksudnya dah berlaku sangat hari kiamat itu. Sebab itu segala apa yang kita buat sebenarnya atas bumi ini dia tahu. Dia juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi anna rabbaka awhalaha. Pada ketika itu bumi berlaku semua benda itu disebabkan apa? Bi anna rabbaka awhalaha. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala yang suruh, Allah Subhanahu wa taala yang izinkan untuk bumi berkata, menceritakan segala-galanya. Bumi bergoncang, bumi mengeluarkan isi-isinya, disebabkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa yang seterusnya. Yauma idzin
yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Dan pada ketika itu manusia yang dibangkitkan daripada kubur, maksudnya selepas daripada kita mati, kita akan dibangkitkan daripada kubur pada tiupan yang kedua. Jadi ada juga orang menyatakan pada tiupan yang kedua ini semua bangun daripada kubur pergi ke padang mahsyar. Jadi dalam perjalanan nak ke padang mahsyar itu ashtata, maksudnya dia ada beberapa golongan. Golongan yang baik dengan golongan yang jahat, ataupun golongan yang maksiat dan juga golongan yang taat. Orang kafir, orang Islam, dia tidak bercampur. Jadi dia orang pergi ke padang mahsyar itu dalam beberapa golongan. Dalam beberapa golongan maksudnya yang baik satu golongan, yang tak baik satu golongan. Untuk apa? Liyuraw a'malahum, untuk mereka lihat balasan-balasan mereka. Jadi sama ada mereka ini dalam golongan ahli syurga dan juga dalam golongan ahli neraka. Sebenarnya dalam kubur nanti kita dah tahu dah, kita duduk side mana. Dalam kubur nanti Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu kepada kita ke mana hala tuju kita. Sama ada ke neraka Allah, na'udzubillah, ataupun ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita sangat mohon mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga. Jadi selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat kebaikan walaupun sekecil-kecil kebaikan, maka dia akan mendapat balasannya. Walaupun kita buat di dunia ini sekecil-kecil kebaikan, yang Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadis, Nabi suruh sedekah walaupun kuku kambing, walaupun itu menunjukkan sekecil-kecil, walaupun setengah daripada buah tamar, walaupun Nabi SAW sebut jangan memperlekehkan apa saja kebaikan, walaupun kita hanya bantu bagi orang gayung ataupun bekas untuk dicedok air. Maksudnya apa saja kebaikan yang kita rasa kecil, sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah kira dan Allah akan balas. Kemudian begitu juga lawannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang buat sekecil-kecil kejahatan pun Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, Maha mengetahui segala apa yang kita buat. Jadi dua ayat ini diturunkan, disebutkan juga dalam tafsir ketika dalam suratul Insan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ketika turunnya ayat ini, maka ada seorang sahabat yang memberi sedekah yang besar. Jadi maka pada ketika itu diorang ingat, macam kalau sedekah-sedekah yang kecil, buat baik yang kecil ni macam tak dapat pahala sangat. Mungkin kadang-kadang kita pun rasa macam tu. Kadang-kadang kita nak buat benda yang baik, kita rasa macam aduh ni kecil sangat ni. Tapi Allah SWT turunkan ayat ni. Allah kata, kau buatlah kecil macam mana pun, sikit macam mana pun, Allah tetap akan balas. Dan kita akan sangat gembira dengan pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kebaikan yang kita buat. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, kalau kita buat jahat kecil macam mana pun, yang kita rasa alah, relax lah, sikit je kot aku buat, mungkin kita menyakitkan hati orang, walaupun kita sekadar bergurau sahaja, walaupun apa saja kejahatan yang sikit kita buat, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala akan balas juga pada kita. Jadi itulah peringatan melalui surah Az-Zalzalah ini. Yang juga surah ini dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ia menyamai 1/4 Al-Quran. Dan juga dalam hadis lain Nabi SAW menyamakan surah ini dengan separuh daripada Al-Quran. Jadi surah ini merupakan surah yang orang kata maksud dia sangat-sangat hebat, kerana surah ini dapat menakut-nakutkan diri kita tentang kehidupan di dunia yang sekejap, tentang berlakunya hari kiamat yang sangat dahsyat, tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan balasan kita ini sekecil-kecil pun Allah Subhanahu Wa Taala kira, apatah lagi yang besar. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.